Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hoi, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand, Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabdu, let's go. Come on yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. Dekat TikTok, ramai yang suruh aku buat ulasan terhadap satu video yang macam benda yang tak habis-habis lah orang Malaysia ni panik pasal isu China. Tak membuang masa, jom kita react terhadap video ni dan aku akan bagi ulasan. Let's go. Kalau tak mau bincang, mana perang? Mau bincang main perang. Perdana Menteri kata sama ada berunding atau berperang. Ni apa kes? Siapa ni? Kes ni apabila ada satu kapal daripada China provoke kita punya projek cari gali Petronas di kawasan berdekatan dengan beting Patinggi Ali, yang memang kawasan kita, dalam kita punya exclusive economic zone milik perairan tanah air kita 100%. China masuk dan provoke. Betul ke berunding itu ialah the only way untuk kita elak daripada perang dan tewas dengan China? First kali kita kena faham apa makna bila berunding. Bila berunding, ada dua pihak yang nakkan satu benda yang sama. Pihak ni nak 100, pihak ni pun nak 100. Logik tak? Kedua-dua pihak dapat 100. Video dia. Bila berunding, maknanya ada pihak yang akan kena kompromi bahagian dia supaya pihak lain pun boleh terima dengan hasil perundingan tersebut. Dalam kes kita dengan China, perairan yang dicerobohi dan diprovokasi oleh China ini ialah perairan yang 100% milik kita. Kalau kita memilih untuk berunding dengan China, itu artinya China yang pada asalnya tidak ada hak langsung untuk menceroboh dan memprovokasi kita di perairan kita, bila berunding, kemungkinan akan mendapat beberapa benda yang mereka minta. Kalau tak, takkan berlakulah perundingan. Jadi, ini sebenarnya satu modus operandi yang lebih kurang kalau kita tengok yang berlaku di Palestin. Apabila rejim Zionis mengambil tanah orang-orang Palestin, orang Palestin marah, maka dia pun kata, mari kita berunding. Bila berunding, dia serah balik 50% tanah tu. 50% dia dah ambil. Walhal dia bermula dengan kosong. 1947 buat begitu, 1967 buat begitu, sampai ke hari ini dibuat begitu. Tinggal berapa kerat sahaja tanah Palestin yang dimiliki oleh orang Palestin sendiri, bakinya habis dan kena sapu dengan rejim Zionis. China tahu jika dia berunding direct dengan kita secara bilateral dan tidak selesaikan isu ini melalui cara-cara lain, mereka mempunyai leverage ke atas kita sebab secara ekonomiknya Malaysia sangat banyak sudah pun terikat dengan FDI daripada China. Jadi logik tak dalam rundingan kita dengan China, kita boleh memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan 100% eksklusif economic zone kita. Jadi bermakna mentaliti untuk mencari rundingan dengan China ini satu mentaliti yang berbahaya dan merugikan kedaulatan negara. So ada orang tanya, habis kalau macam tu kita kena pergi perang ke? Lawan. Kalau kita perang sekarang, sebenarnya tengok dengan aset kita dan sebagainya, memanglah kita kalah. Jadi mungkin sebab itu PM kata takkan kita nak perang. Sini sekali lagi saya nak sentuh isu bukan isu perang atau tak perang, tapi isu mentaliti pimpinan kita. Misalnya dulu kita dengar statement, dan sebenarnya statement yang lebih kurang mengelak daripada confront ataupun bersikap tegas dengan China dalam isu kedaulatan perairan kita ini. Daripada dulu konsisten sebenarnya pemimpin-pemimpin kita tidak berani untuk bertindak tegas. Daripada zaman BN masuk ke zaman PH, masuk ke zaman PN, masuklah ke sampai zaman sekarang. Kepimpinan kita tidak ada kemampuan untuk tegas menghalang China daripada sesuka hati menceroboh perairan kita. So adakah kita nak kena perang? Kalau perang ialah dengan keadaan kita sekarang, mungkin kita akan kalah.
Cuma Sebab kau tak masuk sekali saya nak perang. petik yang dulu Kau tak mungkin Menteri bercakap je Pertahanan memang dulu lah. Mat Sabu pernah sebut kan. Dia kata kita ni grass je, rumput je. Elephant fight with elephant, grass will suffer. Kalau kita kekal melihat kita sebagai grass selama-lamanya, memanglah kita akan suffer. Politik pula. Tapi adakah kita, walaupun sebuah negara yang kecil kalau dibandingkan dengan China, tidak boleh mempunyai kuasa leverage untuk bersikap tegas kepada China? Perhatikan apa yang berlaku kepada Singapura misalnya. Kalau hari ini berlaku perang, na'udzubillah, di antara Malaysia dengan Singapura, susah sebenarnya untuk Malaysia dengan mudah-mudahnya menewaskan Singapura. Kau nak pegang Sebab sangat ke? Singapura walaupun kecil, walaupun tidak banyak sumber, walaupun tidak ada tanah sebesar kita, populasi sebesar kita, tetapi mereka telah membina satu kemampuan untuk bersiap siaga dalam keadaan berlakunya serangan ataupun ancaman ke atas kedaulatan mereka. Sama juga yang dengan Israel hari ini. Walaupun di Timur Tengah ia sebuah negara kecil, tidak ada sumber, tetapi walaupun kecil, ia kuat dan mampu menundukkan negara-negara besar yang lain seperti Mesir, Saudi dan sebagainya. Jadi, berfikiran bahawa Malaysia selama-lamanya kecil, Malaysia selama-lamanya kancil yang kecil di tengah-tengah hiruk pikuk gajah-gajah yang besar ini sebenarnya juga satu mentaliti yang berbahaya dan merugikan kedaulatan negara. Kenapa tidak kita ada wawasan untuk membangunkan kemampuan negara kita dengan segala resource, segala sumber yang kita ada, menyiapkan negara kita menjadi satu negara yang mampu bersiap siaga dalam apa juga keadaan, termasuklah worst case iaitu tak buat research je bang. Jadi di sini sebenarnya jelas daripada statement PM yang mengatakan sama ada kita berunding atau kita terpaksa perang dan tewas, ialah satu statement yang bermasalah, dan inilah sebenarnya gambaran mentaliti pimpinan negara kita yang mana mereka berfikir secara short term, akan pilih satu pilihan yang sustain mereka punya kedudukan sebagai PM, sebagai kerajaan untuk 5 tahun sebelum PRU next. Kita semua yang akan menanggung kesannya. Adakah kita ingin biarkan perkara ini begitu? Terserahlah untuk kita fikir-fikirkan. Kau kenal Mamat tadi yang cakap tu? Aku tak kenal. Berdasarkan dekat logo yang ada tulis kat situ, diorang ni adalah IRIS Institute, adalah sebuah pertubuhan independent and non-profit research center. Dia macam think tank. Jadi apa yang dia buat? Dia fikir, ikut logik dia, ikut apa yang dia study, ikut buku bagai, lepas tu dia bagi pendapat dia. Dan yang tu je lah yang dia buat. Memang apa yang diorang cakap ni, statement yang diorang keluarkan berdasarkan diorang punya study and research saja. Pengalaman, knowledge, tak ada. Mula-mula lah kepada saudara ni kan, aku nak tanya dululah, kau ada tak pergi jumpa orang-orang dekat China tu, dia punya pemimpin ke, tentera ke, ada tak pernah tanya dekat diorang, kenapa diorang selalu masuk kita punya EEZ? Ada? Ada? Tak ada. Sebab kau research je. Kau buat kajian, ikut teori sendiri, kepala otak sendiri je. Ni aku nak spill the tea lah. Kenapa China duk masuk kita punya EEZ? Mula-mula tak ada intention ataupun niat langsung China ni nak jajah Malaysia. Kalau betul diorang nak jajah Malaysia, dah lama diorang buat dah. Berapa banyak kali diorang masuk kita punya EEZ? Banyak kali. Banyak kali juga diorang kena halau. Tapi ada tak diorang lepaskan apa-apa satu peluru ataupun kekerasan ataupun apa-apa? Tak pernah buat langsung. Diorang lalu, zap, patah balik. Itu saja. Dan betul Mamat tu cakap kita punya EEZ ni memang kaya dengan sumber ekonomi, sumber laut kita, tapi pernah tak ada apa-apa kes yang mana-mana daripada China ni, nelayan ke, lanun ke, even diorang punya ketenteraan ke, kerajaan ke, mengambil hasil daripada EEZ dekat laut, dekat EEZ tu. Yang ada lanun ataupun nelayan daripada Vietnam, daripada Kemboja, daripada itu adalah, tapi daripada China kita tak pernah dengar. Dan pengalaman aku selama 14 tahun kita ada buat banyak latihan, banyak kali meeting. Kita orang pergi China, China datang Malaysia meeting dengan kita orang. Pernahlah juga kita orang tanya-tanya sikit Wu xiao xing shang xi shou wu shi Malaysia lei xiao xia qing China provocation. Dan jawapan dorang, apa yang dorang buat adalah hanyalah show of power. Dorang hanya nak tunjuk yang dorang berkuasa dekat rantau Asia. Itu sahaja. Kenapa bila China lalu atau masuk dekat EEZ kita, kita semua bising, anggap dia satu pencerobohan. Tapi kenapa bila US datang dengan dia punya aircraft carrier, dengan kapal, dengan combat ship, tak pernah langsung pula keluar berita yang dorang menceroboh? Sebab US pandai bagi alasan ini semua hanyalah dorang punya lawatan, rakyat Malaysia berminat nak tengok dorang punya aircraft carrier, ada latihan bersama dan sebagainya. Apa yang China nak daripada kita, dorang dah dapat dah. Apa benda?
kuasa beli, kuasa shopping. Kau tengoklah Taobao lah, Lazada lah, Luli luar apa benda lah, semua website yang korang dok shopping, beli barang dekat China tu, itulah yang dorang nak, which is dorang berjaya pun. Lagi sekali aku bagi tahu, China ada isu dengan US. Itu sahaja. Daripada ayat yang keluar daripada mulut PMX Anwar Ibrahim yang katanya, kalau tak mau bincang, maknanya perang. Kau tengoklah muka dia baik-baik. Tengoklah video full dia. Dia berseluruh dengan wartawan. Lepas tu dia macam ada senyum-senyum sinis. Itu je. Sebab temu bual ni adalah lepas dia balik daripada China. Dan satu lagi last, aku nak bagi tahulah dekat Mamat tu, jangan samakan China dengan Israel. Israel serang Palestin, intention dia apa? Adakah pemikiran China serupa dengan Israel? Kalau korang suka dengan video aku ni, boleh share. Dan sekiranya kalau ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan, dimudahkan rezeki, dan dikurniakan rahmat, taufik dan hidayah. Jumpa lagi dalam next video. Jangan koyak. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Yeah!